Alhamdulillahilladzi an'amana bini'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Muhammad Nazri bin Haji Mustaqim yang sudi bersama kita untuk kuliah tadabbur Al-Baqarah. Hari ini ayat yang keberapa Ustaz? 170. 170 insya-Allah kita bersama dengan Ustaz. Yang berusaha Puan Rosli Hadi Mansur bersama dengan tim Gema Nur Iman yang menyediakan platform untuk kita berkuliah pada malam ini. Yang dirahmati, lagi dikasihi seluruh pencinta ilmu, muslimin muslimat yang telah pun berada di Google Meet Gema Nur Iman pada malam ini. Alhamdulillah, syukur kepada Allah kerana kita dipilih sekali lagi berada di kuliah ilmu pada malam ini. Mudah-mudahan pertemuan kita mendapat restu, diberkati dan seterusnya kita terus mensyukuri nikmat dan kita mudah-mudahan dapat melaksanakan ibadah dengan sempurna. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam atas junjungan Nabi Muhammad SAW pada para sahabat dan ahli keluarga baginda. Bagi memberkati kuliah kita pada malam ini, mari sama-sama kita membaca Ummul Kitab yang akan dipimpin oleh yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Muhammad Nazri Bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini mendapat keberkatan dan Allah anugerahkan kita nikmat dan dipayungi oleh para malaikat berada kita bersama di Taman Ilmu pada malam yang penuh barakah ini. Majlis kita diteruskan tanpa melengahkan masa lagi. Dengan segala sukacita dipersilakan yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Muhammad Nazri bin Haji Mustaqim untuk mentadabbur surah Al-Baqarah. Jadi dipersilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So malam ni kita nak tengok ayat 170. Ayat yang lalu yang kita lalui semalam tentang makan minum halal haram, tentang halal haram, dan halal haram itu berkait rapat dengan ajakan pujuk rayu syaitan. Syaitan ni disuruh bulldoze je, suruh bulldoze. Yang itu haram, yang ini haram, yang itu halal, yang ini halal. Lalu dalam pada kita nak memperjuangkan halal haram, tak kira lah halal haram tu dari sudut apa, makan minum ke, atau dari sudut perlakuan ke,
atau dari sudut apa sahaja capaian harta ke, nak dapatkan harta tu dia ada timbang tara, halal ke haram, forex tu haram. Tapi bila kita ingatkan wa idza qila lahum, bila dikatakan kepada mereka, siapa mereka ni? Orang-orang yang suka langgar ni lah, yang suka ikut cakap syaitan. Golongan manusia-manusia yang tak nak dengar cakap. Kalimah ni Allah guna qil. Kalau biasanya dalam bahasa Arab, bila dikata qala, qaf alif lam, qala, itu maksudnya ada seorang lelaki telah bercakap. Okay, ada seorang lelaki telah bercakap. Yaqulu, dia sedang bercakap. Yaqulu. Bila digunakan qila, orang yang bercakap ni, dia bukannya orang yang ada-ada, bukan orang berpengaruh, bukannya orang berjawatan, malah qila ni entah siapa-siapa yang bagi tahu dia. Maksudnya wa idza qila lahum, ada orang nasihatkan dia. Ada orang cakap pada dia, ikut apa yang telah diturunkan oleh Allah. Dikatakan, siapa yang kata tak tahu, tapi nasihat orang tu yang perlu diperhati. Apa orang tu kata? Ikut apa yang Allah turunkan. Ikutlah Quran. Kau ni kopi hidup ni macam tak ada panduan je. Bacalah Quran, ikutlah Quran. Kan nasihat tu kan penting. Tapi kali ini yang beri nasihat tu bukan siapa-siapa. Bukannya ketua jabatan dia. Bukannya ustaz. Kadang siapa-siapa je boleh bagi nasihat ni. Tapi bila dia terima nasihat tu, bila dia dengar nasihat tu, apa nasihatnya? Ittabi'u ma anzalallah, ikut saja wahyu yang diturunkan oleh Allah. Jangan tambah-tambah. Jangan campur aduk. Ikut je. Ikut je cara hidup seperti mana yang Quran nak. Seperti mana yang hadis beri panduan. Itu je kan. Ikut je apa yang telah Allah turunkan. Tak perlu tambah-tambah. Lalu apa mereka jawab? Qalu. Bukan satu orang yang jawab ni. Ramai yang jawab. Kenapa ramai yang jawab? Kadang satu orang yang buat salah. Tapi yang menyokongnya kiri, kanan, atas, bawah. Lalu mungkin kita beri nasihat kepada satu orang. Tapi yang jawab segerombolan. Netizen pakat support apa yang dia buat. Qalu, mereka beramai-ramai sekata seia. Mereka menjawab, bal, tak. Tak mungkin. Jangan fikir begitu. Jangan fikir kami tak ikut apa yang Tuhan turunkan. Bahkan, tapi nattabi'u ma alfaida alaihi aba'ana. Kami hanya ikut apa yang mak bapak kami ajar. Kau siapa nak ngajar kami? Kan mak aku pun tak ajar aku, kau nak ajar. Tengok, yang diajar Quran, diorang tak nak ikut. Tapi diorang kata, orang-orang dulu dah buat benda ni tahu. Benda ni dah lama orang buat tahu. Dari dulu orang main forex ni. Itu alasan dia.
Bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Kami hanya ikut apa yang kami belajar dari atuk nenek kami sahaja. Kami ikut apa yang orang ajar kami je. Amalan yang telah lama dalam masyarakat. Kan semua orang daripada dulu, bila kahwin je bersanding. Tu kan dah lama dalam masyarakat. Bila suruh ikut Quran, dulu mak bapak engkau pun bersanding juga. Perbuatan turun-menurun yang tidak telah dilakukan oleh konon-kononnya, itulah gaya hidup beragama. Malah ada juga yang berhujah, benda ni dah lama buat, memang boleh buat. Benda ni dah lama terjadi, memang boleh buat. Perkataan al-fai. Kan, qalu nattabi'u ma al-faina. Al-fai ni maksudnya apa? Al-fai ni maksudnya, kalau kita jalan-jalan dekat tepi pantai, tiba-tiba kita terjumpa ketam atau jumpa sesuatu secara terserempak. Jumpa sesuatu secara terserempak. So, bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Kami ikut apa yang nenek moyang kami dulu tak sengaja jumpa amalan ni. Bukan dikaji, bukan dicari. Tak pernah dicari pun dalil di dalam Quran. Tapi tak sengaja terjumpa amalan ni. Maksudnya dia bukan satu penemuan berdasarkan intelek. Berdasarkan intelek. Sebab Al-Faina dia punya antonym wajadah. Wujud. Al-Faina terserempak. Perkataan berlawanan bagi Al-Faina ialah wajadah. So, mereka hanya ambil apa sahaja yang nenek moyang mereka beri tanpa usul periksa. Dia ikut aja. Kan waktu mula-mula boba. Air yang ada apa? Macam isi taik kambing tu. Boba ke nama dia apa benda tak? Kan waktu mula-mula viral, tersebar. Kan belum dapat dipastikan lagi. Adakah boba tu bahannya halal atau tak? Mula-mula tu, boba tu tak tahu lagi bahannya halal atau tak. Bahagian hal jakim pun masih lagi mengkaji. Hantar sampel ke ke Bandar Enstek. Tapi masyarakat kat luar ni dah viral dah. Dah pergi beratur, sanggup beratur. Hanya untuk minum air yang ada boba. Kononnya itulah yang paling trend waktu tu. Bahan tak tahu lagi halal haram ni. Bahan tak tahu lagi halal haram. Itu level Al-Faina. Ikut je. Ikut je. Dia malas fikir. Terus terima tanpa usul periksa. Yang penting perut kenyang. Yang penting aku ikut trend. Bayangkan. Tu al-faina alaihi aba'ana. Lalu awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'an. Kemudian Allah beri
Allah beritahu pada kita realiti nenek moyang mereka tu bagaimana. Mereka ikut apa yang nenek moyang dia buat walau sedangkan kana aba'uhum la yaqiluna syai'ah. Sedangkan atuk nenek moyang mereka dulu tak tahu apa-apa. Seolah-olah Allah menempelak mereka, Allah bagi tahu diorang ni masih ikut lagi amalan atuk nenek dia walaupun atuk nenek dia dulu tak tahu langsung tentang apa akidah tentang ketuhanan. Tak tahu. Ilmu tu belum sampai. Mereka tu dulu asal buat je. Mana sempat je. Mereka tak guna akal untuk fikir amal ibadah yang diorang buat tu dari agama atau tak. Kan macam kes apa nama? Safa Marwah tu. Safa Marwah, ingat lagi tak? Lelaki dan perempuan, pasangan lelaki dan perempuan yang jadi batu tu. Yang berzina. Keturunan selepas tu asal nampak patung je. Oh, ini mungkin orang-orang yang baik dulu ni. Lalu disembah, diletak dekat Safa dan Marwah. Mereka ikut je. Dan mereka bukan sahaja tak tahu apa-apa, wala yahtadun, maka mereka sendiri tidak terpimpin. Maksudnya nenek moyang mereka dahulu tidak mendapat sebarang petunjuk dan hidayah dari Allah. Malah kalaupun ada ruang-ruang peluang untuk dapatkan hidayah, mereka tidak bersungguh untuk dapatkannya. Begitu. So bila Allah bagi tahu ada orang nasihat, mereka kekal tak nak ikut. Malah alasannya ini sudah sebati dalam kehidupan kami. Mak bapak kami pun buat dulu. Lalu Allah bagi realiti. Mak bapak mereka tu tak tahu apa pun. Malah tak mendapat sebarang petunjuk. Kemudian Allah datangkan tamsilan. Allah datangkan contoh dan misal. Allah datangkan contoh dan misal. Wa mathalul ladina kafaru. Maka perbandingan orang-orang yang engkar. Siapa engkar ni? Yang tadi tu lah. Bila dinasihat tak nak ikut. Lalu mereka tu Allah gambarkan mereka sebagai kafaru. Kita cakap dengan diorang tak faham. Buat-buat tak faham. So, diorang ni macam apa? Mereka ni orang-orang yang engkar ni, yang jenis degil ni, suruh berubah tak nak berubah. Mereka ni umpama apa? Kama salil ladzi yan'iqu bima la yasma'u. Seperti orang yang memanggil binatang yang tak mendengar. Tengok perumpamaan Allah buat pada mereka yang degil ni. Diorang ni macam binatang yang dipanggil. Tapi binatang tu tak dengar. Diorang ni macam binatang dipanggil tapi binatang tu tak dengar. Ialah macam kambing. Kalau kita panggil kambing, kambing tu dengar tak? Kambing tu dengar tapi tak faham. Kan? Kambing tu memang dengar. Tapi kambing tak faham apa yang kita cakap. Melainkan kalau kita mengembek. Tapi sebab kita mengembek pun bukan ikut dia punya wavelength. Dahlah binatang. Tak dengar pula, tak faham. Allah samakan diorang ni dengan binatang. Ini sangat memalukan. Ini sangat menjadikan orang tu hina. Ini bukan kita yang cakap dia binatang.
Allah yang cakap dia binatang. Malah dia bukannya tak dengar, tapi dia tak faham. Dia mendengar panggilan tu, dia mendengar nasihat tu, panggilan tu sebagai apa? Laungan je. Dia dengar, tapi dia dengar macam ada orang panggil, ada orang laung gitu. Oi, oi, macam tu je. Kan kita panggil kambing, bukan kambing faham pun. Tapi dia dengar apa yang kita cakap, dia tak faham. Tapi rupanya dia dengar tu macam kita memanggil-manggil. Satu dia pay attention, dia tengok. Oh, ada orang panggil. Kita cakap lah apa pun, dia tak faham. Tapi dia tahu ada orang panggil, wanita. Macam suara panggilan, dia ada suara laungan. Kan kita panggil-panggil kambing. Kan? Tapi sekurang-kurangnya kambing tu walaupun dia tak faham kita cakap apa, kambing tu akan ikut juga kita akhirnya untuk balik kandang. Tapi tengok manusia. Dengan keadaan begitu menjadi lebih teruk. Sebab mereka tak nak dengar dan tak nak ikut langsung. Rupanya mereka lagi teruk dari lembu. Lagi teruk dari kambing. Malah bukan setakat itu. Dia lawan pula kita dengan kata kasar dan kesat. Dia lawan pula kita dengan perkataan kasar dan kesat. Tadi dekat Kedah. Ada satu kejadian dekat satu stesen minyak. Ada seorang manusia ni, dia waktu dia keluar simpang, dia main phone. Lalu orang horn dia, pengguna jalan raya yang lain horn orang tu sebab dia main phone waktu nak keluar simpang. Itu orang tak puas hati dengan orang tu, dengan orang yang horn dia. Dia pergi kejar sampailah ke sampailah ke stesen minyak. Lalu dia keluarkan samurai, diugut nak tetak orang tu. Itu kita tak tahu apa yang patut kita panggil dia. Itu level kambing ke level lembu tu? Dalam dia buat salah, orang tegur horn. Orang guna horn sebab kalau cakap sorang-sorang dalam kereta tertutup, mana dia dengar? Punyalah dia tak boleh terima orang tegur dia. Dia boleh bertindak macam tu. Dia level hantu, Ustaz. Rupanya kita ni makin lama makin teruk. Orang Melaka kata hawau. Makin lama makin teruk. Gitu. So, bila Allah kata orang ni macam binatang yang dia dengar tapi tak faham, dia cuma dengar seperti panggilan-panggilan, laungan-laungan macam tu. Sebab doa dan nida ni, kedua-duanya bermaksud panggilan. Bila jauh daripada wahyu, maka hatinya menjadi keras membatu. Bila hati keras membatu, mana nak dengar? Hati dia dah tak ada simpati, empati, dah tak ada dah. Tak nak dengar.
So doa dan nida ni kedua-dua bermaksud panggilan. Doa dan nida kedua-dua bermaksud panggilan. Bezanya ialah doa ni panggilan yang yang lebih perlahan sikit suaranya berbanding nida panggilan yang kuat. Nida tu panggilan yang kuat, laungan. Kalau doa, kita panggil Allah waktu berdoa, kita panggil Allah dengan suara yang perlahan. Nida ni melaung. Lalu apa yang berlaku sebenarnya pada jiwa orang ni, jenis orang yang macam binatang ni, summum bukmun umyun. Mereka ni jenis pekak, bisu, buta. Mereka ni jenis pekak, bisu, buta. Tiga-tiga Allah kata. Orang yang enggan terima nasihat, mereka ni tiga. Pekak, bisu, buta. Macam mana boleh sampai tahap ni bila dia tak kisah tentang halal dan haram? Bila dia tak kisah pasal halal dan haram. So segala bentuk panca indera yang boleh membantu dia untuk tujuan komunikasi, yang boleh membantu hati dia untuk tujuan komunikasi dengan luar, Allah tutup. Allah tutup. Pekak, bisu, buta. Mereka takkan dapat hidayah lagi. Mereka takkan dapat minta pertolongan lagi. Yelah, kalau orang tu ada ketiga-tiga, pekak, bisu, buta. Berjalan dah lah tak nampak. Dia nak minta tolong, dia bisu. Bila dia jatuh ke dalam gaung, ke dalam lubang ke, dia pekak. Kita jerit pada dia, dia pekak. Dia bisu, tak boleh nak minta tolong. Buta pula tak nampak. Dia sendiri tak boleh minta tolong. Jenis orang ini, jenis macam ni, dia sudah putus harap untuk ditolong. Sebab mereka sudah pada level tak mampu nak faham. Hatta kita berikan ayat Quran sekalipun, mereka takkan dapat terima. Inilah bayangkan, sampai ke tahap dibacakan Quran pun tak boleh nak terima. Wow. Ini orang, dia boleh mati berdiri. Mati tegak berdiri. Dan di hujung Allah tutup dengan fahum la yaqilun. Mereka tu tak faham apa yang diberitahu. Fahum la yaqilun, mereka langsung akan gagal kawal emosi. Tak ada akal. Kemudian tadi ayat 168. 168 Allah ingatkan pada siapa? Ya ayuhan nas. Ni kan apa homework semalam kan? Dah jumpa belum? 168 ya ayuhan nas. 172 ya ayyuhallazina amanu. Cuma 168 ada halal. Yang sini tak ada halal. Wahai orang beriman, makanlah dari yang baik-baik. Ma razaqnakum, dari yang baik-baik dan dari apa yang telah kami rezekikan kepada kamu. Kami yang beri rezeki pada kamu. Washkuru, dan bersyukurlah kepada Allah. In kuntum iyyahu ta'budun. Kalau benar kamu hanya menjadi hamba dia.
nasihat Allah kepada manusia sangat berbeza dengan nasihat Allah kepada orang beriman. Nasihat Allah kepada manusia, makan halal dan baik. Dan jangan ikut jejak langkah syaitan. Okay, halal dan baik dan jangan ikut jejak langkah syaitan. Tapi untuk orang beriman, Allah suruh makan yang baik. Kerana Allah tahu orang beriman dapat makanan halal itu menjadi keutamaan. Tinggal lagi sekarang makanan itu baik atau tidak untuk kesihatan dia. Allah tidak risau tentang halal pada orang beriman. Sebab Allah tahu orang beriman akan dahulukan mencari makan yang halal. Tetapi makanan yang baik belum tentu. Berapa ramai orang beriman yang buncit, macam akulah. Makanan halal, tapi adakah makanan itu baik untuk kesihatan kita? Berapa ramai orang beriman yang kena penyakit 3 serangkai? Semua dari pemakanan. Darah tinggi, kencing manis, apalagi jantung. Satu tentang halal ni, Allah tak risau kepada orang beriman ni. Halal ni memang jadi keutamaan. Tapi part yang nak cari makanan baik. Dan perlu diingat, makanan yang baik itu Allah yang beri tahu. Allah yang beri pada kamu. So part cari makanan yang baik, kita dapat makan makanan yang baik ini, itu rezeki yang Allah beri. Part yang kedua yang orang beriman perlu perhatikan ialah syukur. Syukur. Ya, KFC juga halal. Tapi adakah dia baik untuk kita? McDonald halal. Starbucks halal. Adakah dia baik untuk kita? Problemnya orang beriman, dia hanya pada level halal. Allah suruh cari yang baik. Dan kenapa kena sebut juga tentang syukur? Ya, sikitnya kita bersyukur. Makanan kalau dah tak kena dengan selera kita keji. Kita buat muka depan makanan tu. Allah kata bersyukur pada Allah jika benar kamu ni hamba dia. Sebab orang beriman, dia bukan saja hidup percaya, hidup bertuhan, tetapi dia hidup menjadi hamba. Cepat dia cakap tak sedap kalau makanan tak sedap. Tuan-puan, kalau kita perhati buah-buahan yang Allah cipta, buah-buahan yang Allah cipta, macam-macam sudut pandang kita boleh lihat. Satunya tentang warna mungkin, bentuk, tekstur, kemudian dari sudut rasa. Tuan-puan, untuk dapatkan makanan berkhasiat, untuk dapatkan zat dari makanan ataupun khasiat dari makanan,
makanan tu tak semestinya sedap. Kan? Vitamin B, vitamin A, contoh, makanan yang menjadikan kita sihat dekat hospital, sedap ke? Tak sedap. Tawar. So untuk dapatkan zat ni, makanan tu tak semestinya sedap. Tapi bayangkan Allah jadikan buah tu elok, sedap, bagus, enak dan ada khasiat. Dan ada khasiat. Bungkusannya cantik, baunya sedap, rasanya enak dan berkhasiat. Allah boleh saja beri kita buah-buahan yang penuh dengan khasiat, tak perlu dibungkus, dipackage cantik-cantik, bau sedap-sedap, rasa manis-manis macam tu, tak perlu. Situlah nilai syukur. Kita jadi hamba Allah ni sudah cukup nikmat, cukup baik kerana Allah sediakan semuanya ikut keperluan kita dan ikut kapasiti kita. Allah raikan lidah kita yang perlu rasa yang pelbagai. Sedangkan 4 rasa ni tuan-tuan, rasa semuanya bergantung pada lidah. Berapa panjang lidah kita? Lidah tu panjang kalau kita keluarkan. Tapi dalam keadaan normal, daripada depan mulut sampailah kita telan makanan tu. Berapa jarak tu? Ada sampai sejengkal, kurang dari sejengkal. Kan setengah jengkal pun tak sampai. Tapi untuk jarak itulah Allah buat semua buah-buahan yang manis-manis, yang sedap-sedap untuk memuaskan kita. Kita masih tak syukur. Yang kita belajar resepi tu, resepi ini, kan ikut apa nama Instagram Khairul Amin. Kan dengan mata nampak, ui, macam lazat lah dia buat tu. Kita baca pula komen. Lalu kita bersungguh-sungguh nak buat, nak rasa. Rasa tu part mana? Sini je, mulut kita ni je. Sekitar mulut ni. Bila dah masuk tekak, telan dalam perut, sama je. Kan, yang kita makan dekat McNate, daging korban, kan daging lembu, kambing. Oh itu bukan wagyu Ustaz. Kalau wagyu yang tomahawk macam tu mau 5,000 harganya. Apa beza tomahawk lembu biasa dengan wagyu? Bezanya ialah bila dia lalu lidah. Kita bayar nilai untuk dia lalu lidah. Banyak mana makanan yang pernah lalu lidah kita. Kita syukur tak? Ni dah makan malam belum? Kalau dah, tadi makan malam makan apa? Nasi, lauk apa? Lauk ayam, lauk ikan. Berapa kali suap? Normally sepinggan tu berapa kali suap? Pernah kira? Tak pernah kan? Yang tahu je dah. Alhamdulillah. Kan? Tak pernah kira kan?
Tuan-puan, setiap suapan kita lalui, kita nikmati rasa berbeza. Setiap suapan tu kita lalui dan rasai benda yang berbeza. Katalah tadi kita masak nasi, lauk ayam kurma, kemudian ada sayur terung, kemudian ada ikan bilis dan telur. Makan nasi lauk tom yam daging korban. Okey? Nasi lauk tom yam daging. Lepas tu sayur letaklah sayur kerung ke, terung ke, bendi ke. Suapan pertama, kita akan suap nasi dengan kuah tom yam. So, kita akan rasa nasi dan kuah tom yam. Suapan kedua, kita cuit sikit daging. Cuit sikit daging, kita gaulkan dengan nasi, kuah tom yam. Beza dengan suapan pertama. Suapan ketiga, kita ambil sawi goreng sikit. Kemudian nasi dengan kuah tom yam. Suapan keempat, sayur, daging, tom yam. Kemudian kita gabung pula udang, daging, nasi. Kan setiap suapan tu lain rasa dia. Kita rasai tak pengalaman tu? Ui, sensasi bila dia berada dalam mulut dan kita rasa, kalau petai tu kita rasa macam, entah aku tak pernah makan petai, udang tu rasa udang, daging tu rasa daging. Malah kita boleh beza daging tu lembut, daging tu kenyal. Kita rasa udang tu lembut, udang tu kenyal. Dan kita rasa sensasi sawi tu separuh masak ke, dia dah layu ke. Semua kita rasai sensasi tu. So sebagai hamba, kita sedang menunggu-nunggu. Aku nak bersyukur. Sebenarnya setiap suapan kita pasti akan rasa syukur yang tak terhingga kalau kita sedar. Saya pernah bawa family dengan anak saudara pergi makan dekat Bangi. Makan-makan, kan ada kedai dekat Bangi tu dekat dengan GMI. Dekat dengan German Malaysian Institute tu. Dia ada kedai. Dia konsep dia macam Soul Garden. Kita masak sendiri. Tapi dekat situ dia ada bagi daging-daging. Antaranya adalah beberapa ketul daging wagyu. Mahal tak mahal, murah je sebenarnya. Tapi ada rezeki lebih waktu tu, belanja. So, anak-anak saudara ni, ada yang tak pernah rasa daging lembut macam tu. Bayangkan waktu first time dia mencicipi daging wagyu tu, kita orang first time mencicipi daging wagyu tu, responnya apa? Tepuk tangan. Tak tahu macam mana nak express rasa seronok daging tu, cair dekat mulut, tepuk tangan. Hilang perkataan dah. Hilang perkataan nak sebut, oh sedapnya. Sedapnya tu rasa kurang ekspresi nak menunjukkan punya sedap lah.
daging yang cair di mulut. Sampai dia tepuk tangan. Tinggal tepuk tangan je. Hanya kerana rasa daging. Itu daging dunia. Itu dekat dunia. Plus, ayat 172 adalah tentang makan. Bukankah makan benda paling asas? Makan benda paling asas untuk manusia hidup. Sekarang Allah ajak orang beriman ni syukurlah. Syukur kepada Allah bila makan. Syukur kepada Allah. Bukankah pada ayat yang lain surah Ibrahim Allah kata siapa yang bersyukur Allah tambah. Allah janji kalau kau makan dan bersyukur Allah tambah makananmu. In kuntum iyyahu ta'budun, jika betul kamu hanya menyembah dia. Hui, dahsyat. Syukurlah. So Allah dah bagi kita rezeki untuk makan. Dan jangan merungut depan makanan. Mana yang ada, makan je. Tahanlah diri daripada kata, ini je, cukup ke ni? Tak sedap lah, dagingnya keras sangat lah. Tahanlah diri dari sebut macam tu. Terima je. Nabi kalau dia tak suka makanan tu, Nabi akan letak, Nabi tolak tepi. Dah, tak bercakap pun. Pernah Nabi minum. Kan Nabi minum. Lepas tu Nabi ajak Aisyah. Jom minum sama-sama. Nabi suapkan. Nabi, apa nama? Bagi Aisyah minum, suapkan. Lepas Aisyah minum, baru Aisyah tahu air tu tawar. Nabi tak kata, Nabi tak sebut pun. Nabi ajak, jom minum. Kemudian Allah kata kepada orang beriman, kan tadi untuk orang beriman, Allah beri panduan kepada orang beriman, innama. Kalau di atas, jangan pandai-pandai haramkan benda yang halal, jangan pandai-pandai halalkan benda yang haram. So ayat ini Allah bagi tahu apa yang haram. Apa yang haram. Apa dia? Innama harrama alaikum. Sungguh apa yang diharamkan kepadamu. Innama ni maksudnya hanya. Yang diharamkan kepadamu hanya. Bila sebut hanya, benda ni sikit je. Tak banyak. Sikit sangat apa yang Allah haramkan berbanding apa yang dah dihalalkan. Sebab tu Allah kata innama. Hanya. Saya minum air apa? Air kosong. Memang sedap. So, innama hanya. Allah hanya haramkan perkara-perkara ini. Sikit. Sangat sikit berbanding apa yang Allah telah halalkan. Tapi kalau kita nak lihat ayat ni dari sudut yang lain, Allah nak betulkan kesilapan musyrikin Mekah yang kata benda-benda yang bakal disebut dalam ayat ni adalah halal. So ayat ni turun untuk membetulkan fahaman mereka.
Sebab bagi musyrikin Mekah, mereka punya idea makanan haram ni, ini list dia. Jadi Allah turunkan ayat bagi tahu, no. Yang haram adalah perkara-perkara ini sahaja. Yang lain tu halal. Macam Syiah. Dia haramkan apa? Dia haramkan sotong, udang. Kan rugi. Sotong, udang tu sedap. Tapi orang Syiah haramkan. So apa yang diharamkan? Al-maitah. Bangkai. Bangkai ni apa? Haiwan yang mati bukan dengan cara sembelih. Ayam dikepakkan aja. Ataupun itik dicucuk. Dia kena cara sembelih tu. Cucuk-cucuk tak main. Macam baru ni. Kan viral. Video. Lembu tu mati sebelum disembelih. Mati terjerut. Lembu tu dah terjerut dah. Mati. Lepas tu disembelih. Bila sembelih ternyata darah tak mengalir. Rugi. Tu jadi bangkai. Lembu tu jadi bangkai. Sebut tentang bangkai ni. Ada cerita seorang tukang kasut. Tukang kasut. So, dia dah lama kumpul duit untuk pergi haji. Dah lama kumpul duit untuk pergi haji. So, bila kumpul, sampailah satu ketika cukup duit untuk pergi haji. Tukang kasut yang dapat haji mabrur tu. So, bila dah macam tu, dia pun buat persiapan lah nak pergi. Sedang dia berjalan ke pasar, dia ada nampak lembu yang mati. Mati dilanggar ke atau mati apa ke. Yang penting lembu tu tak disembelih. Lembu tu mati dekat tepi jalan. Lembu tu mati di tepi jalan. So balik dari pasar, dia nampak ada seorang wanita sedang lapah dan ambil kaki lembu tu. Ada seorang wanita yang sedang lapar dan ambil sebahagian dari lembu tu. Kaki ke apa, tapi sebahagian dari lembu tu. So yang lelaki ni pelik. Binatang tu bangkai, mana boleh makan? Haram kot. Bangkai tak boleh makan. Tapi wanita tu pergi ambil. Ambil nak bawa balik rumah, dia pergi kejar wanita tu, ikut sampai ke rumah, lalu dia tanya, kenapa engkau makan bangkai? Kan kenapa engkau makan lembu tu? Lembu tu kan bangkai, haram dimakan. Lalu wanita tu kata, ya, benda tu haram bagi kamu, halal bagi aku. Lembu tu haram bagi kamu, halal bagi aku. Tukang kasut ni makin pelik. Dah kalau untuk aku halal, untuk engkau pun halal lah. Untuk aku haram, untuk engkau halal. Macam mana? Dia pelik macam mana? Lalu wanita ni cerita latar belakang dia tak ada sumber pendapatan, suami dia baru meninggal, dia sedang sangat kelaparan, dia tak mau nak meminta-minta, jadi dia dalam keadaan darurat. Dia dalam keadaan darurat. Lalu ini tukang kasut melihat keadaan wanita itu yang begitu terdesak tapi tak nak minta-minta.
maka dia balik rumah, dia ambil wang simpanan untuk pergi haji. Bila sampai ke depan pintu, dia kata, hajiku sampai depan pintu ni sajalah tahun ni. Lalu kesemua duit simpanannya tu dibagi pada wanita tadi. Kita ada keluarkan duit simpanan kita nak bagi pada orang yang dalam keadaan darurat, terdesak. Kan? Kita keluar rumah pun tak tegur orang, macam mana nak kenal orang dekat keliling. Ada orang dekat kiri kanan kita yang dalam keadaan darurat, tapi dia penuh dengan penghormatan. Dia malu nak minta tolong. Ada. Mujur lelaki ni pergi kejar perempuan tu balik rumah. Tanya. Dan tahun tu, orang yang buat haji, tak ada seorang pun yang diterima haji mereka kecuali lelaki ni. Cuma sumber cerita ni Israiliyat lah. Begitu. Tentang lembu tadi tu tak tahu diorang tukar dengan lembu baru ke tak. Itu pihak masjid takut. Tapi apa pun Allah bagi tahu inilah antara yang diharamkan. Bangkai, maitata, waddama, darah. Dalam ayat lain, darah yang tak boleh dimakan ialah darah yang mengalir. Bukannya darah yang melekat pada daging. Darah yang mengalir. So ada yang salah faham sampai basuh berkali-kali daging ayam sampai putih bersih, siap masuk washing machine, letak softlan supaya lembut untuk hilangkan darah. Tak, darah tu bukan darah tu yang haram, tak. Darah yang mengalir. Sebab bila daging tu putih bersih, kan dibasuh dengan Colgate, hilanglah rasa manis daging tu. Hilanglah rasa manis dia. So darah yang dilarang ialah darah yang mengalir, darah yang banyak. Dan hukum ini waktu Arab Jahiliyah dulu dengar, diorang sangat berat nak ikut kerana darah yang mengalir adalah sumber makanan kepada mereka. Mereka akan cucuk mana-mana haiwan ternak. So diorang akan kumpulkan darah tu, bila berdarah dia akan kumpulkan darah tu dan disimpan darah tu sampai beku. So darah beku tu yang dia makan. Itu cara orang-orang dulu makan. Dia cucuk, darah haiwan tu mengalir, dia kumpul, dia simpan. Darah tu akan jadi beku. Entah macam apa ya, paru-paru kot, tak tahu. Macam hati kot. Hati kan yang proses darah. Rasanya lah macam tu, tak tahu. Aku tak pernah rasa. So darah tu disimpan. Bila dah pejal, beku, diorang makan. So darah yang disimpan untuk beberapa waktu akan jadi pejal. Dan mereka dimakan begitu. So binatang tu tetap hidup. So diorang dapat nikmati darah. Macam kita derma darah lah kan. Darah kita tu kalau dibiarkan beku. Itulah adat makanan mereka.
turun-temurun. Itu yang tadi mereka punya alasan apa? Nenek moyang kami buat macam ni. Nenek moyang kami buat macam ni. Makan darah ni. Inilah makanan asasi kami. Waktu bermusafir, apa dia harap nak dapat makanan daripada dekat keliling? Semuanya padang pasir. Kan? So bila dia tegur, ikutlah Quran. Dia kata tak, inilah cara kami dulu. Makan darah ni. Dan rupanya masih ada lagi orang-orang yang kata mereka bertamadun tapi rupanya tak makan darah dengan cara begini. Kan? Musyrikin jahiliyah dia juga gunakan darah tu sebagai kuah. Kadang digunakan darah untuk masak sekali dengan makanan. Kan, inilah cara mereka berjimat cermat. Berjimat cermat. Sebab dia akan ambil darah tu sikit-sikit daripada haiwan ternak. So haiwan tu taklah mati. So bolehlah ambil banyak kali. Sebab tu mereka marah bila turun ayat ni kata tak boleh makan darah. Dia kata kami sudah sangat berjimat cermat dah. Tiba-tiba turun ayat tak boleh makan darah. Why? Satu tentang pemakanan ni Allah kaitkan kepada orang beriman. In kuntum iyyahu ta'budun. Kalau benar kamu nak menjadi hamba Allah. Kerana bab makan, boleh gaduh. Oh. Bab makan, jangan buat main, boleh gaduh. Ya, yang tak beriman dengan Allah pun mereka boleh berkumpul setahun sekali untuk makan besar. Bab makan, jangan buat main. Kemudian, walah khinzir dan daging babi. Sebut pasal babi. Babi ni antara haiwan yang paling senang membiak. Babi ni haiwan yang paling senang membiak. Kalau tengok babi betina, kalau dia ada 8 puting susu dekat badan dia tu. So setiap kali dia beranak, dia akan hasilkan 8 anak. Dan dia paling cepat membiak. Babi. Dan seluruh sekujur tubuh badan babi itu boleh dimanfaatkan. Malah dia punya daging antara daging paling lembut. Paling lembut. Bulunya paling halus. Tulangnya berkualiti tinggi. Dia punya gelatinnya level AA. Babi. Dan Allah haramkan. Allah haramkan. Benda yang boleh bawa sangat banyak manfaat pada manusia, Allah kata haram. Haiwan yang sangat bawa manfaat pada manusia, Allah kata haram.
Haram tu bukan sebab dia pengotor. Haram bukan sebab dia buldus. Babi ni antara binatang haiwan yang paling genius, bijak. Nak jaga babi ni kena betul-betul pandai jaga. Sebab dia pandai cari ruang dan peluang untuk lari. Babi diharamkan in kuntum iyyahu ta'budun. Kalau benar engkau menganggap Allah itu Tuhanmu dan engkau sebagai hamba. Itu babi. Kita menjadi tak suka sebab kita dibesarkan dengan perkataan haram. Babi haram, babi haram. Lalu kita akan timbul rasa tak selesa, geli. Tapi cuba tanya kita punya saudara-saudara yang revert masuk Islam. Yang dulunya makan babi dan sekarang di Islam ditinggalkan tu semua. Kita tanya tu pengalaman dia makan babi. Daging paling sedap, paling juicy. Boleh masak pelbagai cara. Masak kurma ke, tom yam ke, semua masuk. Bak kutih, masak sup. Di-grill pun boleh. Dibakar boleh. Digoreng boleh. Oi, macam-macam. Babi ni memang sedap. Memang sedap. Multi-purpose. Dan Allah kata, haram. Seorang beriman, mahu taat atau tidak. Satu kadang arahan-arahan agama ini, kalau kita lihat sungguh-sungguh, kita tak perlu mencari apa fadilat satu-satu perintah tu. Jika kita duk cari ini kenapa solat tu kenapa rukuk oh rukuk tu sebab supaya jantung dengan kepala tu dia sama level, jadi degupan jantung tu dia pam darah, jantung tu bergerak bekerja lebih mudah sebab dia pam darah. So bila rukuk, bila sujud, kepala tu lebih rendah daripada jantung. So jantung pam darah tu, darah boleh sampai ke seluruh kita punya urat-urat di otak. Itu lebih menyihatkan. Kita beribadah bukan untuk sihat. Kita beribadah bukan untuk fadilat-fadilat itu. Kita beribadah sebab kita ni hamba taat perintah Allah. Allah suruh rukuk, kita rukuk. Allah suruh sujud, kita sujud. So bila Allah kata babi ni haram, kita patuh dan taat. Walau dia ada 1001 kebaikan, tapi Allah kata dia haram, dia tetap haram. Taat, yes. Taat without questioning. Taat tanpa soal. Itu yang nak dibina. Hati kita nak dibina begitu. Dengar perintah Allah, sami'na, kami dengar, kami taat. Langsung tak ada rasa hati ni, kenapa macam tu? Kenapa macam ni? Tak ada. Walahma khinzir. Wama uhilla bihi li ghairillah. Dan apa sahaja yang disembelih tidak sebut nama Allah. Apa saja yang disembelih tidak disebut nama Allah. Okey. Kemudian faman turra ghaira baghi wala 'ad.
siapa yang terpaksa tanpa sengaja dan tidak melampau batas. Terpaksa, tak sengaja, tak melampau batas. Berapa tadi yang diharamkan? Maitah, bangkai, darah, dan lahma khinzir, daging babi. Cuba tengok betul-betul. Allah kata, daging babi. Oh, kukunya bolehlah Ustaz. Allah kata daging je. Bulunya bolehlah. Allah kata daging je. Telinga je bolehlah. Allah kata daging je. Sengaja Allah letak lahma khinzir nak tengok kita boleh patuh ke tidak. Without questioning. Daging babi keseluruhannya. Sebab Allah mention yang paling besar. So, siapa yang terpaksa atau tak sengaja atau tidak melampau, maka tak mengapa. Terpaksa makan babi, tak mengapa. Tak sengaja makan babi. Kita pernah tak sengaja makan babi, tuan-puan? Kita semua pernah tak sengaja makan babi. Kan? Pernah tak? Pernah ke tidak makan babi? Kita semua pernah tak sengaja. Siapa pernah makan ni? Gula-gula ni. Jangan tak mengaku. Pernah tak? Gula-gula ni haram. Ada gelatin babi. Pernah Ustaz, tak tahu. Itulah tak sengaja tu. Waktu kecil-kecil dulu, kan kita makan sekali dengan dia punya bungkusan tu. Bungkusan plastik transparent tu. Kan. Sekarang pun ada jual. Tapi sebab dia ni ada gelatin babi, kita tak tahu. So Allah kata, fala isma alaih. Tak mengapa. Fala isma alaih, tiada dosa baginya. Innallaha ghafurur rahim. Dan Allah Maha Pengampun. Allah Maha Pengampun. Memadai sebenarnya Allah sebut Allah Maha Pengampun. Tak perlu perkataan rahim di belakang. Tapi kenapa Allah tambah rahim di belakang? Sebab macam kes kita tadi. Makan gula-gula tu waktu kecil, rupanya ada gelatin babi. Lalu kita rasa bersalah. Dan bila kita mohon ampun, bertaubat, kita rasa permohonan ampun dan taubat kita tak cukup. Dia akan banyak efek lah kalau makan benda-benda haram ni. Bukan saja khusyuk tak khusyuk, banyak efek lain. Hati kita semakin keras, kita tak menangis waktu baca Quran, macam-macam. So bila kita minta ampun, kita rasa tak cukup. Kita rasa kurang. Dan kita rasa, aku dah tak ada harapan dah. Rupanya bila Allah kata Rahim, jangan risau. Rahmat Allah berpanjangan sampai akhirat. Allah ampunkan kamu sekarang dan kamu akan dapat rahmat Allah di akhirat nanti. Tempat yang kita paling rungsing dan risaukan. Begitu. Tempat yang paling kita rungsing dan risaukan. So next time kita akan masuk ayat 174 berkaitan dengan mereka yang menyembunyikan sebarang keterangan untuk perut masing-masing. Allah sebut perut. Sebab bila dia sembunyikan, dia dapat benefit dunia.
Dia dapat harta dunia. Harta tu dia guna untuk apa? Dia guna untuk makan. Dia guna untuk makan. Sama macam kes orang yang buat gula-gula tu. Dia sembunyikan. Kita syaklah dia sembunyikan. Sedangkan yang buat tu Cina. Cina apa tahu halal haram. Dia buat je. Bila ramai orang beli, dia makinlah teruskan production. Tak pernah terfikir dia minta halal ke tak. Yang penting dia tahu ini dia punya ingredient begini. Kadang dia pun tak tahu. Tapi rupanya bila dicek oleh hak halal, ada gelatin babi. Kita pula duk beli tanpa kita tengok ada tanda halal ke tak ni. Kan. Masa dulu manalah tahun 70-an, 80-an. Mana ada hak halal ni? Belum ada lagi. Hak halal mula ada tahun 2003. Bahagian halal baru ditubuhkan di JAKIM. Waktu 2003 tu, kawan saya salah seorang daripada 6 orang pioneer pegawai halal di dunia. Di dunia tahu, bukan Malaysia je, di dunia. 6 orang pioneer pegawai di bahagian halal. Salah seorang ni saya berkawan. Dia punya kerja itu jam. Dia pergi merata dunia untuk cari rumah-rumah sembelihan untuk dikaji dan diuji supaya boleh menempati SOP halal rumah sembelihan dan dagingnya tu Malaysia nak import masuk ke dalam negara. Antaranya dia pergi rumah sembelihan terbesar di Australia. Pergi bincang dengan rumah sembelihan tu sebab daripada situlah daging-daging import kita masuk ke Malaysia dari situ. So dia bincang boleh tak ikut standard yang ini. Lama, ding-dong, lama. Bincang tu lama. Yelah kita nak orang tu ikut cakap kita. Dia tahu nak untung je. Apa dia kisah nak halal haram. Tapi kita berjaya convince dia Malaysia antara negara terbesar import daging dari dia. Lalu dia perlu ikut apa yang Malaysia nak. Jika tak, Malaysia cari tempat lain. So, kilang pemprosesan tu setuju. Dan kita sediakan SOP kita, cara sembelihan, stunning itu pun panjang, kisah dia panjang. Diorang terima dan start daripada itu mana-mana. Waktu mula-mula tu, mana-mana pusat sembelihan yang diakui, yang dah dites, diperiksa oleh Badan Persijilan Halal Malaysia, negara Brunei akan beli daging dari situ. Cuba bayangkan begini. Kalau pegawai halal waktu tu, dia periksa ala kadar. Atau kilang tu, dia tak nak patuh, tapi dia sogok, dia rasuah pegawai ni, kau luluskan je lah, aku bayarlah kau pergi tiket pergi balik ke, kau nak pergi mana, Brisbane ke, kau nak keluar negara ke, dibayar macam tu. Kalau pegawai tu buat begitu dan hianati amanah waktu tu, setiap suapan daging orang beriman di Malaysia, dia tanggung keharamannya. Itu berat yang ditanggung oleh pegawai halal. 6 orang waktu tu.
Sekarang ni dah ada jabatan besar, dah halal. Oh ya. Dan ayat 174 ni adalah tentang orang yang sembunyikan. Sebab tu bila sebut tentang halal, sebenarnya yang paling tak ambil peduli tentang nak comply halal haram ni adalah orang Melayu, peniaga-peniaga Melayu. Bagi dia, aku Melayu, aku Islam, apa aku buat ni halal apa? Maka dia tidak mahu nak comply sijil halal. Dia punya alasan apa? Dapur rumah aku mana ada sijil halal? Sedangkan untuk comply sijil halal, itu juga prasyarat. Washkuru in kuntum iyyahu ta'budun. Bersyukurlah kerana Allah beri rezeki. Dan itu pun kalau kamu benar-benar nak menjadi hamba dia. Ya, engkau orang Islam, kau buat tu halal. Tapi adakah cara kau handle makanan tu baik? Tengok. Kan? Ni. Ya, kau beriman. Kau handle makanan tu halal. Tapi bolehkah kau pastikan tata kelola untuk kau hasilkan makanan tu baik? Tangan berlapik ke tak? Atau guna tangan kosong je? Cuba tengok kedai-kedai bakso. Rambut bertutup ke tak? Kadang jumpa lipas dekat sup. Jumpa lalat lah kat sup. Ada rambut lah kat sup. Kemudian kau kata, halal. Ya halal. Tapi adakah baik? Inilah ujian buat orang beriman. So, InsyaAllah kita jumpa lagi next week. Barakallahu li wa lakum. Kembali kepada moderator. Oh, jadi kita rasa tak payah kot buka soalan kot. Ustaz mungkin nak rehat ke nak? Boleh ke soalan 1-2 soalan? Ataupun nak tutup? Kita tutup dululah. Tutup je lah. InsyaAllah dulu pukul 9.40. Jadi Alhamdulillah. Amin Allahumma ya amin. Jazakallah khairan kasiran. Al-Fadil Ustaz Muhammad Nazri bin Haji Mustaqim yang telah pun bersama kita untuk kuliah tadabbur surah Al-Baqarah. Jadi kita sama-samalah berdoa moga kita tidak tergolong dalam orang-orang yang melanggar perintah Allah. Kita ikutlah cara hidup panduan daripada Al-Quran dan hadis, taat perintah Allah. Moga kita terus mendapat redha, rahmat dan terus bersyukur atas segala kurniaan Allah. Mudah-mudahan apa disampaikan bermanfaat untuk kita, ambil ibrah pengajaran daripada apa yang telah disampaikan. Dan terima kasih kepada tim Gemah Nur Iman yang menyediakan program untuk kita malam ini. Terima kasih kepada para jemaah yang sudi bersama dengan kita pada malam ini. Dan ada yang mohon untuk Ustaz mimpin bacaan Al-Mulk, boleh ke? Penutup. Kita baca masing-masing boleh tak? Saya nak baca waktu dalam sembahyang. Okey, tak apa. Okay, InsyaAllah kita tutup dulu kuliah kita. Jadi terima kasih sekali lagi. Syukran jazilan sekali lagi kepada Al-Fadil Ustaz. Dan untuk kuliah besok kita bersama dengan Al-Fadil Ustaz Mahmud Mastam untuk kuliah 6.45. Untuk kuliah seperti biasa bacaan Yasin dan sebagainya. Jadi sebagai penutup tirai sekali lagi terima kasih kepada Ustaz. Mohon Ustaz memimpin bacaan tasbih kafarah. Menutup dengan surah Al-As. Jadi saya dahului dengan wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi
wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.